Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, dan juga selamat sejahtera kepada semua pelajar. Sebelum saya mulakan pengajaran saya pada hari ini, saya minta pelajar untuk buka buku teks muka surat 14. Okey, di mana pada hari ini kita akan belajar tentang kriteria reka bentuk yang baik. Okey. Kemudian kita akan langkah sedikit terus ke muka surat 17. Iaitu kepentingan reka bentuk dan teknologi. Peranan reka bentuk muka surat 19 dan juga etika reka bentuk muka surat 20. Untuk muka surat 15 dan juga 16, saya akan bawa kepada sesi akan datang. Okey. Okey, baiklah pelajar. Jadi yang lepas kita dah belajar bagaimana untuk membanding beza antara prinsip reka bentuk dan juga elemen reka bentuk. Di mana saya dah minta kamu lukiskan satu lakaran berbentuk jam tangan. Kemudian kamu kenal pasti prinsip dan juga reka bentuk, elemen reka bentuk yang ada pada lakaran tersebut. Jadi hari ini saya akan teruskan pembelajaran kita pada hari ini iaitu tentang kriteria reka bentuk yang baik. Di mana kriteria reka bentuk yang baik ada 5. Okay, yang pertama ialah ergonomik, kecenderungan inovasi, keaslian reka bentuk, kreativiti, kekuatan kualiti dan juga keboleh pasaran. Okay, ingat ada 5. Okay, yang pertama sekali ialah kecenderungan inovasi. Di mana kecenderungan inovasi itu bermaksud ialah kreativiti dalam menghasilkan idea reka bentuk baru yang lebih berdaya saing daripada produk sedia ada dalam pasaran. Di mana kalau kita lihat gambar di sebelah kiri ini, satu reka bentuk kereta Volkswagen yang lama, kemudian diinovasikan. Inovasi itu bermaksud kita ubah suai. Benda dah ada, kita ubah suai kepada satu reka bentuk kereta Volkswagen yang baru. Itu dia. Itu bermaksud kecenderungan inovasi. Menghasilkan idea reka bentuk yang baru. Dia ubah suai, produk dah ada, dia ubah suai kepada satu produk yang lebih berdaya saing. Okey. Okay, yang kedua ialah keaslian reka bentuk. Ingat dalam reka bentuk yang baik dia mestilah asli, mestilah original. Di mana dia tidak meniru produk yang lain. Kalau kamu lihat dalam gambar ni, perbezaan antara produk yang original, okey, dan juga produk yang tiruan. Banyak kalau kita lihat di pasaran, banyak produk-produk tiruan. Kadang-kadang kita pun tak boleh beza. Contoh yang paling ketara, seluar jeans. Dia nama Levi's. Tetapi kalau kita lihat harga murah. RM50, RM60 dah dapat. Kalau yang kamu beli original, beratus-ratus harga dia. Okey, kasut Converse. RM50 satu pasang. Sedangkan harga yang sebenar kalau kita lihat harganya boleh mencecah ratus. Itu ialah jadi yang penting di sini ialah reka bentuk yang baik. Reka bentuk yang baik mestilah dia tak tiru produk orang lain. Produk yang dihasilkan tu mestilah original. Okay, seterusnya yang ketiga, kekuatan kualiti dan keboleh pasaran. Di mana produk kamu tu mestilah mempunyai ciri kekuatan yang tidak mudah rosak. Maksudnya tahan lama. Beli hari ini boleh pakai lagi 10 tahun. Bukannya beli hari ini besok dah rosak. Nanti mesti orang marah. Di mana produk yang mempunyai ketahanan ni, kita sebagai pembeli kita akan rasa percaya dengan produk tersebut. Itu dia. Itu ingat zaman sekarang ni apa yang penting ialah produk itu mesti ada ketahanan. Itu dia. Okey, dan juga berkualiti. Okey, seterusnya ergonomik. Ergonomik lebih dimaksudkan kepada keselesaan. Ingat ergonomik bermaksud keselesaan di mana produk dan juga pengguna produk yang digunakan mestilah selesa, mudah diguna dan juga selamat. Sebagai contoh, yang diberi bentuk kerusi. Jika kita duduk dalam keadaan yang seperti ini, ini bermaksud dia ergonomik dia selesa, dia selamat, dia ada roda, mudah digunakan. Tetapi kalau kita lihat gambar sebelah kanan ni, duduknya itu salah.
Jadi bila duduk ni tak betul, maksudnya dia tak selesa. Bila tak selesa, dia tak ergonomik. Itu dia. Seterusnya, yang keempat ialah kreativiti, di mana penghasilan baru dalam idea baru dalam penghasilan produk. Produk yang baik mestilah mempunyai kreativiti. Dalam gambar ni lah. Bentuk kursi yang bentuk begitu kreatif bentuk dia. Okey. Itu ialah kepentingan kriteria reka bentuk produk yang baik. Seterusnya kita akan pergi kepada kepentingan reka bentuk dan teknologi. Kenapa kita kena belajar reka bentuk dan teknologi ni? Sebab apa? Yang pertama sekali, kepentingan yang pertama ialah dia menyumbang kepada perkembangan teknologi moden. Kalau kita lihat pada hari ini, kamu nak mesin apa? Semua ada. Periuk mesin masak nasi ada. Mesin sejukkan makanan ada. Apa lagi? Mesin pengisar ada. Mesin untuk tengok siaran pun ada, iaitu televisyen. Jadi, dengan adanya reka bentuk dan teknologi ni, dia menyumbang kepada perkembangan teknologi moden. Okey. Seterusnya, reka bentuk dan teknologi boleh menyumbang kepada pembangunan sains, sosial dan juga perniagaan. Maksudnya bila adanya contohnya teknologi-teknologi ni, adanya periuk nasi contohnya. Jadi mak kamu senang nak masak nasi. Itu menyumbang kepada pembangunan sosial. Kemudian perniagaan. Kat kedai ada orang jual periuk nasi, bila dijual dia dapat duit. Itu menyumbang kepada perniagaan. Itu maksudnya. Yang ketiga ialah memenuhi kehendak individu dan juga masyarakat. Di mana saya percaya dekat rumah kamu mesti ada periuk nasi sekurang-kurangnya. Dulu orang masak guna kayu api. Tetapi sekarang orang masak guna dapur gas. Jadi kat situ dia memenuhi kehendak individu dan juga masyarakat. Yang keempat, memudahkan urusan kerja mulai pengembarsuaian. Macam saya cakap tadi lah. Kalau guna kayu api, masak nasi. Yang pertama lambat. Yang kedua, nasi tersebut mudah hangus. Tapi sekarang tengok, guna periuk nasi. Masuk air, masuk beras, tekan, tunggu. Cukup 20 minit, nasi dah masak. Tak payah fikir apa-apa. Tak ada hangus, cepat. Itu dia. Seterusnya, memupuk ialah invensi, inovasi dan juga kreatif. Di mana invensi bermaksud kita memupuk nilai untuk mencipta sesuatu yang baru. Inovasi mengubah suai dan juga kreatif. Dan juga last sekali, membuka peluang kerjaya dalam perniagaan. Maksudnya bila reka bentuk dan teknologi ni ada permintaan, maka orang akan berniaga, orang akan jual benda tu. Bila orang akan jual, dia akan membuka peluang kerjaya. Itu ialah kepentingan reka bentuk dan teknologi. Seterusnya, peranan reka bentuk. Peranan reka bentuk ada 3 kelas. Yang pertama kepada individu, yang kedua kepada masyarakat, dan yang ketiga kepada pengeluar dan negara. Di mana peranan reka bentuk kepada individu ialah kebebasan memilih keperluan dan hendak mengikut kemampuan. Kita sebagai individu, kita bebas untuk pilih apa yang kita nak. Kita nak periuk nasi jenama apa? Kita nak periuk nasi harga macam mana? Itu dia. Seterusnya, menjadikan pengguna lebih kreatif, mudah melakukan tugas dan menerima manfaat dari sumber alam. Dekat sini, betul lah. Macam saya cakap tadi, dengan adanya periuk nasi, maka proses masak nasi itu senang, cepat dan juga mudah. Menggunakan sumber alam secara terhad dengan bijak dan optimum tanpa pembaziran. Jadi macam saya cakap tadi, bila ada periuk nasi, orang dah tak guna dapur kayu api. Bila adanya dapur gas, orang dah tak guna dapur periuk api. Jadi kat sini kurangnya penggunaan kayu. Orang dah tak bakar guna kayu kerana dia menyebabkan pencemaran. Orang guna gas. Guna gas tak ada pencemaran. Itu dia. Seterusnya, membukuk sikap bersyukur. Kita sepatutnya bersyukur dengan apa yang kita ada pada hari ini. Dan juga menghasilkan reka bentuk yang semua boleh dan kaya dengan idea. Itu ialah peranan reka bentuk kepada individu. Peranan reka bentuk kepada masyarakat, yang pertama, melindungi dan memelihara etika sosial. Yang kedua, menyokong, melindungi dan mempelagaikan etika budaya. Melahirkan nilai-nilai estetika. Estetika itu bermaksud seni. Unsur seni, ada keunikan tersendiri. Itu dia. Contohnya macam ni. Bakul. Bakul ni dibuat daripada plastik. Jadi kalau kamu lihat bakul plastik,
dengan bakul yang orang buat daripada daun bengkuang contohnya, mana yang lebih nilai estetikanya tinggi? Nilai estetika tu bermaksud unsur seni. Mestilah bakul yang dibuat daripada daun bengkuang. Kalau bakul ni estetika dia kurang. Unsur kesenian dia kurang. Itu dia. Okay, seterusnya, melahirkan masyarakat lebih kreatif dalam penggunaan sumber dan juga membentuk masyarakat yang lebih bertamadun dan berdaya maju. Peranan reka bentuk kepada pengeluaran negara. Yang pertama, menghasilkan produk jenama negara. Produk buatan Malaysia. Itu peranan dia. Okay, melindungi hak cipta rakyat. Okay, kamu tahu tak maksud hak cipta? Okay, hak cipta tu bermaksud ialah contoh. Okay, contoh. Saya ada Okey, contoh. Okey, jap ada masalah teknikal sikit. Okey, contoh. Okey, ni apa? Ni speaker. Okey, ni speaker saya yang buat contohnya. Okay, kemudian bila saya buat, apabila saya daftarkan produk saya ini, maka di situ speaker ini merupakan hak cipta saya. Jadi sekiranya ada orang lain yang buat speaker yang sama macam saya, maka saya berhak untuk menyaman orang tersebut. Itu bermaksud hak cipta. Sama macam contohnya logo KFC. Kalau kamu lihat, ada tak kedai lain yang gunakan logo KFC? Sebiji sama, ada tak? Tak ada. Kerana jika digunakan logo yang sama dengan KFC, maka KFC boleh menyaman orang tersebut. Itu bermaksud hak cipta. Okey. Yang ketiga, meningkatkan pendapatan negara. Yang keempat, menjadi aset negara yang berharga. Yang kelima, menjaga masyarakat dan keselamatan negara. Dan yang keenam, menjadi penanda aras sebagai negara maju. Okey. Ini ialah peranan reka bentuk kepada individu, masyarakat dan juga peluang dan negara. Okey. Okey, seterusnya etika reka bentuk. Tadi kita dah belajar 5 kriteria reka bentuk yang baik. Okey, seterusnya kita akan teruskan dengan etika reka bentuk. Etika reka bentuk ni bermaksud ialah kita sebagai penreka bentuk kita mestilah mempunyai etika yang berikut. Ada 5. Yang pertama ialah keaslian. Yang kedua ialah jujur. Yang ketiga, selamat digunakan, mesra alam dan bermanfaat. Kita lihat yang pertama. Yang pertama, kita sebagai penreka bentuk, kita mestilah menghasilkan produk yang bermanfaat kepada semua pihak. Sebagai contoh, kalau dalam gambar ni, ini ialah contoh giling batu. Dulu orang kasukan makanan dia guna giling batu ni. Tetapi sekarang dengan adanya blender, teknologi pengisar makanan ataupun blender kat rumah kamu tu, jadi produk ini memberi manfaat kepada mak kamu. Tak kotor, cepat, senang, mudah. Itu contohnya. Jadi produk yang dihasilkan tu mestilah bermanfaat. Yang kedua, etika reka bentuk yang kedua ialah keaslian. Di mana macam saya cakap tadi, produk yang kita hasilkan mestilah tidak meniru karya orang lain. Maksudnya kita buat produk saya sendiri. Contoh macam ni, speaker ni. Saya buat sendiri. Saya tak tiru produk orang lain. Ini ialah keaslian. Kalau kita lihat kat gambar ni, kita boleh nampak dari segi produk yang original, real, ataupun yang fake, tiruan. Dari segi warna, dari segi fungsi. Itu dia. Mungkin bentuk sama, tetapi dari segi warna, fungsi dia tak sama. Itu dia. Okey, seterusnya. Etika reka bentuk yang seterusnya ialah kejujuran. Di mana kita sebagai penreka bentuk, kita mestilah memberikan maklumat yang tepat kepada pengguna seperti bahan yang digunakan, harga dan juga kualiti. Sebagai contoh produk makanan. Produk makanan kamu beli roti, kan? Beli roti. Apa maklumat yang ada kat roti tu yang paling penting sekali? Mestilah tarikh luput. Tarikh luput kata roti tersebut, tarikh luput ialah 6 hari bulan Februari. Contohnya. Tetapi 1 hari bulan roti tu dah expired, dah keluar kulat. Dah tak boleh makan, dah expired. Di situ tiada nilai kejujuran. Ingat pelajar,
kejujuran itu sangat penting, bukan saja kepada dalam etika reka bentuk tetapi kepada individu sendiri. Dalam gambar ni contoh, dia cakap no purple car in stock, buy red car, tetapi kat belakang ni ada dia simpan purple car. Dia nak habiskan stok kereta yang lain, dia sorokkan kereta warna purple, dia jual kereta warna merah. Bila orang tanya, cakap tak ada. Itu dia. Ingat kejujuran tu sangat penting. Okay, seterusnya ialah keselamatan produk, di mana produk yang dihasilkan mestilah selamat digunakan dan tidak memberi kesan sampingan kepada pengguna. Ini yang sangat penting. Contohnya bagi speaker saya ni, saya kena pastikan produk saya ni selamat digunakan. Orang guna tak meletup. Kalau orang guna meletup, maksudnya produk ini tak selamat. Itu dia. Okey, dan juga mesra alam sekitar, di mana menggunakan sumber alam sendiri tanpa menjejaskan alam sekitar, iaitu kita gunakan alatan atau bahan yang boleh dikitar semula. Sebagai contoh, ini botol air mineral ni. Dia gunakan, lepas kita minum, kita boleh kitar semula. Itu maksud mesra alam sekitar. Okey. Okey, ini ialah kerja dalam bidang reka bentuk dan teknologi. Dalam buku teks pun ada, di mana ini ialah kerjaya, ini ialah tugas. Di mana sebagai arkitek, tugas dia ialah untuk mereka bentuk pelan dan juga pembangunan. Arkitek yang akan melukis reka bentuk rumah, reka bentuk bangunan. Itu dia. Kalau mereka bentuk otomotif ialah berkaitan dengan kenderaan, enjin kenderaan. Jadi mereka bentuk rangka kenderaan. Mereka bentuk kejuruteraan, engineer, iaitu mereka bentuk bangunan, mesin, jentera dan juga elektrik. Itu dia. Mereka bentuk fashion. Fashion berkaitan dengan pakaian, fashion. Dia mereka bentuk fashion pakaian. Mereka bentuk persembahan makanan. Mestilah mereka bentuk benda-benda yang berkaitan dengan makanan. Contohnya kek, roti, buah-buahan. Di sini begini landscape. Landscape maksudnya taman. Mereka bentuk hiasan taman. Mereka bentuk lampu. Mestilah mereka bentuk lampu dan cara pemasangan. Okey. Okey, baiklah pelajar. Jadi kita belajar 3 benda hari ini. Yang pertama ialah kriteria reka bentuk yang baik. Bukan 3, 4. Yang kedua ialah kepentingan reka bentuk. Okey, peranan reka bentuk kepada individu, masyarakat, keluarga dan negara. Dan yang terakhir sekali ialah etika reka bentuk. 4 benda. Okey. Jadi untuk tugasan pada hari ini, saya nak kamu bina peta minda bagi tajuk berikut. Yang saya sebutkan 4 tadi. Okey, boleh rujuk buku teks, buku surat 14, 17, 19 dan 20. Ataupun bagi yang tak ada buku teks, boleh rujuk slide saya. Okey, dan setelah siap, ambil gambar dan hantar pada saya. Okey? Baiklah pelajar, itu saja kelas untuk hari ini. Apa-apa boleh WhatsApp. Jangan lupa like dan juga subscribe video saya. Kita jumpa lagi untuk kelas akan datang. Okey, Assalamualaikum. Terima kasih.